Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, baik, hari ni kita sambung lagi topik kita berkenaan dengan haiwan. Jadi minggu lepas cikgu dah ada bagi latihan tentang nama-nama haiwan, tapi malangnya cikgu agak kecewa lah sebab tak ada seorang pun yang hantar balik latihan yang cikgu bagi. Okay, tak apalah. Hari ni kita teruskan lagi. Kita bagi jawapan lah. Cikgu bagi jawapan untuk soalan minggu lepas, latihan minggu lepas. Okey, kita tengok dalam gambar yang pertama ni. Ada 4 haiwan yang awak boleh nampak, di mana yang bawah sekali tu adalah kura-kura. Okey. Itu bukannya penyu. Penyu tinggal di laut dan dia tak ada jari. Yang ni kura-kura. Okay. Kura-kura dia hidup di kawasan di darat ataupun di kawasan air tawar. Okay. Dia tak tinggal di air masin. Tapi kalau penyu, dia tinggal di laut yang di mana airnya masin. Okay. Seterusnya yang besar tu, nama dia adalah badak. Badak sumbu. Okay. Ada 2 jenis badak yang terdapat kat dunia ni, iaitu badak air dan badak sumbu. Okey, beza dia, badak air, habitat dia adalah di kawasan yang berair. Okey, badak sumbu pula, habitat dia di dalam hutan dan mempunyai tanduk di hidung. Okey, yang belakang tu, yang ada tanduk tu, itu adalah rusa. Okey, kalau tak biasa tengok rusa, awak boleh pergi ladang rusa kat Kulim. Okey, Kulim ada ladang rusa kat situ, awak boleh tengoklah rusa macam mana. Okey, lepas tu di atas pokok. Di atas pokok tu ada satu sarang. Itu adalah sarang tabuan. Okey, itu bukannya sarang lebah. Sarang lebah lain. Sarang lebah kita boleh ambil dia punya madu untuk kita makan. Tapi tabuan dia tak ada madu. Okey, tabuan berbahaya, berbisa. Okey, seterusnya, gambar yang seterusnya pun ada 4 jenis binatang. Yang bawah tu ada sekawan kerbau. Itu bukannya lembu, itu adalah kerbau. Kerbau ataupun seladang. Cikgu tak pastilah, tapi dia bukannya lembu. Okey, tapi dia adik-beradik lah. Lembu dengan kerbau ni spesies lebih kurang. Lepas tu yang belakang kerbau tu ada 2 ekor burung unta. Awak semua kenal kan burung unta, burung yang terbesar di dunia tapi tak boleh terbang. Itulah burung unta. Kemudian dekat pokok tu ada yang warna hijau biru tu, itu adalah sesumpah. Sesumpah bukannya cicak kobin. Itu sesumpah. Sesumpah ni badan dia boleh tukar-tukar warna. Mata dia boleh bergerak-gerak ke depan ke belakang. Bila dia makan, dia menjelirkan lidah macam katak. Dia tangkap binatang, tangkap serangga menggunakan lidah. Okay, kemudian dekat batang pokok tu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ke rama-rama? Cikgu rasa tu kupu-kupu. Okey. Dia menyerupai macam warna pokok. So dia gunakan dia punya kepak tu untuk menyuruk dekat pokok. Okey, itulah 8 jenis binatang ataupun 8 jenis haiwan yang terdapat dalam 2 gambar tersebut. Okey, kalau boleh cikgu nak awak hantarlah latihan awak minggu lepas yang awak tak hantar lagi tu. Okey, seterusnya kita masuk perlindungan haiwan daripada bahaya dan musuh. Okey, haiwan ni yang awak tahu ada mangsa, ada pemangsa, iaitu dia ada musuh. Okey, haiwan biasanya makan juga haiwan. Jadi dia ada satu ciri-ciri di mana dia nak mengelakkan diri dia daripada dimakan oleh haiwan lain. Okey, kita tengok tu mengenali haiwan. Haiwan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi dirinya daripada bahaya dan musuh. Macam cikgu cakap tadilah. Dia nak mengelakkan diri dia daripada musuh dia dan mengelakkan diri dia daripada dimakan. Kita tengok situ ada 4 jenis haiwan. Yang pertama tu rama-rama, kedua tu sesumpah, yang ketiga bawah tu lebah dan seterusnya tabuan. Itu beza tabuan dengan lebah. Tabuan dia tak ada madu, tapi lebah dia ada madu. Okey, kita tengok satu-satu.
Kupu-kupu, maaf, bukannya rama-rama, kupu-kupu. Kupu-kupu, corak pada sayap dapat menakutkan atau mengelirukan musuh. Okey. Kupu-kupu ni corak dekat sayap dia, biasanya dia bercorak macam kayu. Okey, jadi dia duduk di atas batang pokok yang warna coklat. Dia kembangkan sayap dia, so haiwan pemangsa tak nampak dia. Jadi dia boleh berlindung, dia tak nampak, haiwan lain tak nampak. Dan juga kadang-kadang corak dekat dia punya sayap tu ada macam corak kepala ular. Awak boleh Google sendiri kupu-kupu yang ada corak ular. Kalau awak tengok dekat gambar, dalam gambar tu pun nampak macam ada mata, ada hidung. Itu dia tak kembangkan dia tak buka kepak dia. Mungkin bila dia buka kepak adalah mungkin gambar ular ke kan. Okey, itu kupu-kupu. Dia ada dua ciri. Satu untuk menyorok, satu tu untuk menakutkan musuh. Kita tengok sebelah ada sesumpah. Okay, sesumpah boleh bertukar warna mengikut persekitaran. Okey. Dia ni special. Badan dia boleh berubah-ubah warna. Okey, dia duduk dekat pokok tu warna hijau, badan dia jadi warna hijau. Kalau dia duduk dekat bunga warna merah, dia akan jadi warna merah. Yang ni dekat batang pokok tu dia ada batang warna kuning dengan daun warna hijau. So badan dia berubah jadi kuning dan hijau. Jadi bila dia dapat mengubah warna badan dia ni, dia dapat menyorok ataupun berlindung diri daripada musuh dia. So musuh dia susahlah nak nampak. Okey, kita tengok yang bawah. Lebah. Lebah dengan tebuan ni ciri dia sama untuk melindungi musuh daripada musuh, iaitu ianya mempunyai sengat berbisa. Awak jangan main-main kalau jumpa lebah atau sarang lebah ataupun sarang tebuan, sebab dia mempunyai bisa yang mungkin boleh membawa maut ataupun membawa kematian. Jadi kalau kena seekor saja yang sengat, mungkin okeylah, tak ada masalah. 1 ke 10 ke mungkin okey lagi, awak lebam-lebam je. Tapi kalau bila awak kacau dia punya sarang, ramai-ramai, banyak-banyak dia lebah dengan tebuan ni serang, kalau sampai 100 ekor, sila air bulan, boleh pergi hospital, lepas tu boleh mengundang maut. Itu adalah ciri untuk melindungi diri dia. Okey, macam contohnya ada haiwan lain nak menyerang dia, dia akan menggunakan dia punya sengat. Sengat lebah dengan tebuan ni terletak di ekor. Okey. Cikgu pernah kenalah sengat dengan lebah, dengan tebuan tak pernah lagi. Lebah ni dia punya sengat kurang sikit bisa dia, tapi tebuan ni lebih kuat. Lagi-lagi tebuan tanah. Tebuan ni dia lebih besar daripada lebah. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, ada 4 lagi haiwan, iaitu kerbau, rusa, kerang dengan penyu. Okey, kita tengok kerbau dulu. Kerbau dengan rusa. Dua-dua ni mempunyai ciri pelindungan yang sama, iaitu dua-duanya mempunyai tanduk. Tanduk yang kuat dan tajam. Okey. Untuk rusa pula dia bertanduk, tapi tanduk dia bercabang. Kalau kerbau dia ada 2 je kan. Kalau rusa ni dia ada bercabang-cabang. Lagi tua, lagi besar dia punya tanduk. Okey, tanduk tu digunakan untuk mempertahankan diri. Kalau awak berani-berani kacau dia orang ni, sila air bulan, awak dikejar di tanduk. Okey, tanduk dia ni boleh membawa maut. Awak tengok tu tanduk kerbau tu, hujung dia tajam kan. Okey, ada juga kes di mana orang ditanduk sampai mati. Tapi kalau kat dalam hutan, biasanya yang menyerang kerbau dengan rusa ni contohnya macam harimau ataupun kalau dekat-dekat sungai, buaya. Kalau harimau yang serang, dia boleh tanduk balik harimau tu, dan boleh mengakibatkan harimau tu mati. Samalah juga dengan rusa, dia gunakan tanduk dia yang tajam untuk melawan dengan musuh. Kita tengok yang bawah, ada 2 juga spesies haiwan di laut, iaitu kerang dan penyu. Dua-duanya mempunyai ciri pelindungan yang serupa, iaitu mempunyai cengkerang yang keras.
Awak biasa kan makan kerang, siput ke, lokan ke, lala ke, dia ada cengkerang yang keras yang awak tak boleh makan. Yang kalau awak try gigit pun gigi awak boleh patah. Jadi dia nak mengelakkan diri dia daripada dimakan oleh haiwan lain atau ikan-ikan. Kerang tu, dia punya cengkerang tu keras, jadi ikan tak boleh nak makan. Sama juga dengan penyu, dia ada cengkerang yang keras, jadi bila dia berenang dalam lautan luas, kalau dia terjumpa ikan pemangsa macam ikan hiu ke atau ikan jerung, dia pun tak makan lah penyu ni sebab terlampau keras. Kalau dia gigit penyu ni pun gigi dia yang patah. Okay? Itu antara ciri-ciri khas yang terdapat pada haiwan untuk melindungi diri daripada musuh ataupun pemangsa. Okey, seterusnya latihan bawah tu isi tempat kosong dengan nama haiwan yang sesuai mengikut ciri khas berikut. Okey, jadi jawapan tu awak boleh tengoklah dekat atas dengan muka surat sebelah. Mempunyai sengat berbisa. Okey, haiwan apa yang ada sengat berbisa? Kat sebelah tadi ada kan, lebah dengan tabuan. Okey. Lepas tu boleh bertukar warna badan pun ada dekat muka surat sebelah. Binatang apa? Mempunyai tanduk yang bercabang, ada kat atas. Kerbau dengan rusa. Yang mana tanduk bercabang? Pilih salah satu. Lepas tu mempunyai cengkerang. Dekat bawah tu ada jawapan dia. Okey, jadi cikgu hantar satu lembaran kerja, awak boleh tulis terus dalam handphone ataupun awak print out kemudian hantar balik pada cikgu. Okey. Jadi cikgu harap awak boleh hantar kerja yang minggu ni dengan minggu lepas sekali lah. Okey. Jadi pembelajaran kita sampai sini je. So minggu depan kita akan sambung lagi dengan ciri-ciri pelindungan haiwan yang lebih lebih mendalam lah. Kita belajar yang lebih dalam. Okey, setakat sampai sini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.